Dan so pastinya sekarang ini penonton kita akan berbicara berkenaan OPR ataupun overnight policy rate yang seperti yang kita sedia maklum Bank Negara Malaysia baru-baru ini telah menaikkan dasar OPR yang menjadi penanda arah rujukan kadar faedah pinjaman domestik sebanyak 25 mata asas kepada 2%. Jadi bagaimana pemahaman lanjut kita berkenaan OPR ini? Pastinya kita bersama dengan tamu kita pada pagi ini. Ya, saya kenalkan iaitu Datin Profesor Madya Dr. Izlin Ismail selaku Profesor Madya di Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Assalamualaikum Dr. Izlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menjemput saya pagi ini. Ya, sama-sama. Baik, sebagai permulaan seperti yang Munawar kongsikan tadi kadar kenaikan iaitu OPR sebagai salah satu strategi menangani keadaan ekonomi negara pasca pandemik. Dan kalau kita tengok doktor, apa sebenarnya antara solusinya dan adakah ia juga akan membantu bagi golongan khususnya bagi golongan B40 dan juga M40? Okey, seperti yang diterangkan oleh Munawar tadi, OPR ni overnight policy rate. Dia sebenarnya kadar faedah antara bank. Jadi kadar 2% tu bukanlah kadar faedah yang kita bayar sebagai peminjam. Kita akan bayar lebih lagi kerana itu adalah kadar bank pinjam antara mereka. Jadi kalau kita sebagai peminjam, katalah kita ada pinjaman perumahan, mungkin kadar kita sebelum ni 6,5% ke. Jadi bila OPR naik, dia dah jadi 6.25%. Jadi faedah yang kita bayar untuk pinjaman tu akan naiklah. Jadi bagi peminjam ini semestinya bukan berita yang gembira lah. Tetapi sebagai untuk membuat polisi, kami sebagai penganalisis juga kami lihat polisi ini adalah satu polisi yang dijangka sebenarnya. Mungkin kami tak jangka akan dilakukan seawal ini. Kemungkinan jangkaan selalunya penganalisis kita melihat keadaan semasa bukan sahaja di Malaysia tapi di luar negara. Kemungkinan Bank Negara akan membuat kenaikan kadar OPR ni mungkin bulan 6, bulan 7, a bit lewat sikitlah. Kerana kalau kita tengokkan maklumat dalam negara buat masa kini, kadar inflasi kita masih lagi terkawal. Selalunya kadar faedah dinaikkan kerana kadar inflasi sedang naik. Memang sedang naik tapi naik sikit je kerana di Malaysia harga barang-barang terkawal ni yang termasuk dalam pengiraan inflasi masih lagi dalam keadaan yang boleh kita kata menampunglah perbelanjaan keluarga. Jadi belum lagi dalam keadaan terdesak pada saya lah kadar inflasi. Mungkin Bank Negara dalam membuat keputusan ini dia dah nampak mungkin data-data yang kita belum nampak lagi yang menunjukkan ada kemungkinan kadar inflasi kita di Malaysia ni akan naik lagi. Jadi dia dalam bahasa lain dia macam preemptif lah. Dia buat dulu sebelum naik. Tapi pada jangkaan kebanyakan ahli ekonomi atau penganalisis, ini adalah pergerakan yang agak awal lah. Kita tak jangka seawal inilah. Tapi dijangkakan akan berlaku. Seperti yang doktor nyatakan, kenaikan OPR ini adalah sesuatu yang dijangka. Tapi tidak menjangkakan ianya diputuskan begitu awal, doktor. Namun doktor, untuk kita memberi pemahaman lanjut kepada masyarakat di luar sana berkenaan kenaikan OPR ini, doktor, mungkin doktor boleh memperjelaskan apa antara perkara yang mendorong kepada kenaikan ini dan juga bagaimana kesan kenaikan OPR ini kepada pemulihan ekonomi negara khususnya, doktor? Dia banyak kesan. Tak semuanya boleh kita kata sama ada semuanya baik atau semuanya buruk. Dia terpulang. Ada setengah sektor industri akan terkesan secara baik, ada yang tidak. Jadi seperti kita sambung tadilah, kalau peminjam ini bukanlah berita gembira. Tapi kalau kita menabung, kita ada simpanan, ini adalah berita baik.
Okey, jadi dari segi lain pula, kalau kita lihat kesannya kepada nilai mata wang ringgit kita, ada kalau dibacalah bahagian-bahagian berita ekonomi, nilai ringgit kita jatuh berbanding dengan dolar Amerika. Ini kerana Federal Reserve di Amerika sudah menaikkan kadar faedah. Dia memang dari awal tahun lagi memang sudah naik. Jadi bila kadar faedah dia naik, pelabur-pelabur akan membawa duit lah masuk ke sana, jadi nilai mata wang Amerika akan naik. Dia tak semestinya nilai ekonomi Malaysia kita yang lemah sebenarnya, cuma di sana kadar faedah dia dah naik. Jadi nilai mata wang ringgit berbanding dolar Amerika sudah jatuh agak pada tahap yang agak rendah lah. Sekarang 4.4 macam tu. Jadi kesannya, kalau kita mengimport barang, harga barang akan mahal. Jadi barang-barang import akan mahal. Tetapi kalau kita dari sektor yang mengeksport, ini adalah berita baik kerana nilai mata wang kita rendah. Jadi barangan kita akan lebih kompetitif di pasaran antarabangsa lah. Okey, jadi itulah antara kebaikan dan mungkin orang kata bukanlah keburukan tetapi kekurangan, sedikit kekurangan lah bagi mereka yang punya loan sebagainya. Dan ini bukan jugalah masih sesuai untuk kita membuat sebarang pinjaman, doktor. Kalau kita belum meminjam, nasihatnya seperti biasa, berhemahlah. Kalau tak perlu, jangan. Dan buat masa yang sama, kita juga menantikan polisi minimum wage kan, yang sepatutnya bermula bulan ni. Jadi dia macam bertindak kan, dia overlapping. Kadar faedah naik tapi kita ada minimum wage. Jadi kalau kita yang golongan B40 ni, dia macam tak pasti. Ini satu berita gembira, satu lagi. Tapi nasihatnya, kalau kita belum meminjam, tapi ada cita-cita nak meminjam, mungkin kita lihat balik rancangan-perancangan kita tu sama ada ini diperlukan atau tidak buat masa sekarang. Betul. Tapi kalau kita sudah meminjam tu, kalau ada menerima apa-apa macam cash payout dari kerajaan, janganlah belanja semua. Mungkin letak sedikit daripada pembayaran tu untuk melunaskan hutang. Kita selalunya dalam masyarakat kita lah, tak semestinya B40 mana-mana lah golongan. Bila dapat bonus je, duit je, kita nak belanja untuk. Betul. Utamakan itu dulu. Tak fikir nak bayar hutang. Saya faham tu psikologi kan. Jadi kita nak merasa juga kan. Tapi sedikit daripada itu kita patut fikirkan untuk melunaskan hutang. Keutamaannya lah. Mungkin tak semualah. Kalau tidak, kita tak rasa langsung. Tapi melunaskan hutang tu untuk masa depan kita tak merunsingkan sangat. Betul, saya setuju. Betul. Dan doktor, sebenarnya situasi turun naik OPR ini bukanlah suatu situasi yang baru maupun situasi yang mengejut sahaja, doktor. Ia merupakan satu perkara yang normal dalam usaha untuk mengukuhkan ekonomi negara. Dan sepanjang tempoh pandemik COVID-19, Bank Negara Malaysia telah pun menurunkan OPR ke tahap yang lebih rendah sebanyak 5 kali, doktor. Betul. Dalam situasi ini, dalam usaha untuk kita memulihkan ekonomi dan juga memastikan kestabilan ekonomi kita semua. Mungkin ini perkara yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat di luar sana, doktor. Sebelum COVID, kadar OPR pada 3% sebenarnya. Jadi dalam tempoh COVID tu dia dah turun dari 3% jadi 175%. Dan yang minggu lepas ni adalah kenaikan pertama dalam tempoh 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Jadi itu yang disebut tadi, dijangkakan dia akan naik. Sekarang 2%. Kadar normal tu kita agak 3, tapi mungkin bukan 3 lah tahun ni. Harap-haraplah ya, kerana dia agak mendadak lah kalau naik macam tu. Dan mengikut trend dilihat Bank Negara dan juga bank-bank negara-negara maju yang lain, selalu kalau dia naik pun dia naik sedikit-sedikit.
tak mendadak dengan sekaligus. Tetapi mungkin boleh dijangkakanlah dalam tahun depan ke apa, kalau ekonomi boleh pulih dan dalam trajektori untuk kuat seperti sedia kala, dan mungkin akan naik lagi. Tetapi kita kena prihatin juga keadaan ekonomi di luar sana. Betul. Dengan perang di Ukraine yang mengganggu rantaian bekalan makanan, dengan skala geopolitik yang berlaku. Jadi keadaan ekonomi di luar sana, bukan dalam Malaysia sajalah, agak tidak menentu. Jadi untuk hanya menggunakan OPR menjana ekonomi negara ni mungkin agak terkekanglah sikit. Dia tak boleh buat semua. Dia akan ada polisi-polisi lain insya-Allah yang akan diumumkan untuk menjana balik ekonomi ini. Baik. Dan doktor, ialah apa kita nak tahu juga apa antara kesan jangka pendek dan juga kesan jangka panjang bagi perseorangan dan juga syarikat sebagai contoh. Ialah kita baru je mengharungi cabaran pandemik COVID-19 terutamanya golongan B40, M40. Jadi ini merupakan baru tahun ini kita bernafas lega lah. Orang kata dapat baru boleh buka emas kan. Boleh menikmati kehidupan bagi peniaga sebagainya kan. Dan ini yang membimbangkan apabila kenaikan ni akan memberi kesan kepada golongan ini, khususnya berkenaan dengan ekonomi duit isi rumah itu sendiri. Jadi bagaimana doktor? Itulah seperti kita lihat kadar inflasi Malaysia ni dia naik, tapi naik sikit kerana banyak barangan dalam basket inflasi itulah adalah harga barangan terkawal macam tepung, gula, semua tu. Walaupun harga di pasaran luar sana mungkin naik kerana supply chain tu kan ada disruption, atau ada negara-negara yang sudah menyekat diekspor barangan tu kepada luar kerana dia nak memastikan rakyat dia ada cukup barang makanan kan. Sudah kita lihat macam India, Indonesia buat dengan minyak sawit kan. Jadi ada negara-negara yang nak memastikan rakyat dia cukup bahan makanan, jadi dia ada mengekang ekspor kepada negara lain. Tetapi buat masa sekarang kita lihat barangan ruji macam tu di Malaysia yang di bawah akta kawalan harga tu masih terkawal lah. Jadi kita mengharapkan kementerian dan kerajaan dapat mengekalkan harga tu. Yang kita lihat mungkin yang membimbangkan jika harga barang-barang seperti tepung, gula, ayam pun dalam tu kan. Ayam kita ternak sendiri, tapi makanan untuk ayam tu diimportkan. Jadi mungkin ada desakan dari industri untuk naikkan harga kawalan tu. Itu saya rasa akan memberi impak lebih besar kepada inflasi daripada OPR ni. Jadi itu perlu diberi perhatian lebih lah untuk mengawal perbelanjaan isi rumah. Baik, satu pencerahan yang cukup jelas untuk kita semua memahami berkenaan kenaikan OPR ini. Jangan risau kepada masyarakat di luar sana. Dia sebenarnya ada perkara yang positif yang perlu kita ambil juga dari sudut penyimpanan kewangan. Dan juga pastinya kita ingin ucapkan terima kasih kepada Datin Prof Madya Dr. Izin Ismail atas perkongsian pada pagi ini. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih.